Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Itu muka surat 104. Kata musannif rahimahullah ta'ala, maka illat riba itu dua. Pertamanya naqd artinya mas perak. Yang keduanya ta'am, at-ta'mu artinya makanan, minuman. Kata sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata masih memberikan keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, beri kita pula kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dia beri kita keinginan untuk terus nak belajar dan faham agama, belajar hukum hakam dia, dan sentiasa sedar dan perasankan Allah lah jadikan kita dan memberikan sekalian limpah kurnia dia. Alhamdulillah, syukur diberi kita kehalupaan cinta untuk terus nak jaga syariat. Masa yang sama tauhid ke Allah Ta'ala, menghilangkan rasa kehendak diri kita, bahkan hidup kita dalam keadaan nak mencari kehendak dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelapangan, kesihatan, kesempatan pagi ini untuk insyaAllah meneruskan perbincangan kita daripada risalah berkenaan riba daripada Tuan Guru Haji Cik ni. InsyaAllah kita nak masuk bicara pagi ini, bicara khas dalam masalah riba. Dan bila riba ni, macam mana kita belajar lepas, riba ni dia adalah nauk jual beli antaranya. Dan bila dia nauk jual beli dengan sebab jual beli benda-benda tertentu, tukar barang dengan barang dengan syarat yang tak cukup, dia akan jadi riba. Jual barang tertentu dengan barang tertentu dengan ataupun pada bab, pada perkara yang tak dibenarkan syarak, dia jadi riba. So untuk nama riba ni, dia mesti nauk baik, dia nauk jual beli. Dia jual beli tapi yang tak cukup syarat. Satu orang tak faham dalam bab ni, dia akan kata innamal bai'u mislu riba. Antara kita sebut malam tadi, antara makna baik misal riba tu antaranya berhutang. Modal 100, jual 200. Ini dikata jual beli. Hutang 100, bayar 200. Tu pun kata dia jual beli juga, tu pun bisnes juga. Tak, tu riba. Tu hal. Atas kita bicara jual beli ni, beli motor harga 5,000. Itu beli motor harga 5,000, kita bayar dengan duit, itu baik. Beli emas dengan emas,
tu masalah dia. Yang ni yang dia nak bicara dulu dalam bab riba ni. Yang ni yang kita sebut semalam, yang banyak berlaku riba kita ni dalam masyarakat adalah riba qardi. Dia akan sebut nanti bahagian-bahagian riba tu. Riba bab hutang tu paling banyak kat kita. Ada pun riba dalam bab jual beli, yang ada 3 pembahagian yang akan sebut nanti insya-Allah. Riba yang tukar barang dengan barang, bukan dalam masalah hutang, tapi tukar barang dengan barang, dan barang-barang tu ada inlat riba, ataupun dipanggil barang-barang tu adalah barang ribawi. Kita muamalah pula dengan tak cukup syarat, dia akan jadi muamalah tu riba, walaupun dasarnya jual beli, tapi yang tu dipanggil jual beli yang tak cukup SOP. Saya nak guna bahasa SOP tu, jual beli daripada barang-barang yang ada ilat ribawi, tak cukup SOP, dia akan jadi riba, dan riba tu besar. Baik, jadi antara jual beli yang boleh jadi riba ni, jual beli benda apa? Ni pertama dia sebut, kata dia maka ilat riba itu 2. Dalam bab jual beli ni yang boleh nama riba, kena faham dia ada ilat riba. Untuk ada ilat riba, dia mestilah benda yang berlaku jual beli itu adalah benda-benda ribawi. Istilah benda-benda ribawi ni dia adalah tukar menukar barang dengan barang, yang tukar barang tu barang riba dengan barang riba. Tukar barang yang ada ilat ribawi dengan ilat barang dengan ilat ribawi, tambah dia jenis sama, nauk sama, yang tu riba dalam bab jual beli. Jadi untuk kata ilat ribawi ini 2, maksudnya benda-benda yang nama ribawi ini 2 bab besar kita dalam fiqh. Pertama, untuk jadi nama riba ni, tukar barang dengan barang adalah naqd. An-naqdun atau an-naqdu tu bahasa Arab dia, terjemah dia emas perak. Emas perak. Jadi antara benda jadi riba apa? Beli emas dengan emas. Emas dengan emas. Riba. Dia boleh jadi riba. Dia mesti ada 3 syarat. Kalau emas dengan perak pun boleh jadi riba. Yang tu dipanggil naqdu. Jadi yang ni ialah ilat pertama untuk jadi riba. Jadi emas dan perak, emas tu emas betul lah, perak pun perak betul lah. Logam tu, logam emas, logam perak tu, yang tu dipanggil barang-barang yang ada ilat ribawi. Bahasa lain dia panggil barang-barang ribawi. Masuk barang-barang ribawi ni ialah barang-barang yang kalau berlaku proses tukar menukar, emas dengan emas, emas dengan perak, ataupun perak dengan perak, tak kena gaya, dia riba. Pasal dia mesti ada SOP yang perlu disempurnakan. Kalau tak sempurna kat situ, dia akan jadi riba. Boleh. Yang semalam saya banyak fokus bagi contoh riba yang banyak berlaku kat kita, buat hutang. Hutang 100,000 bayar 200,000. Ada beberapa permasalahan jenis nolai apa saya sebut semalam, ada khas bab pembicara tu nanti insya-Allah. Yang tu riba dalam bab hutang. Yang ni kita nak bicara ni, yang ni ialah asal ataupun teras belajar bab riba dalam bab jual beli ni. Ni apa dia? Jual beli, tukar barang dengan barang dengan tak cukup syarat, yang tak dibenarkan syarat, dia akan jadi riba. Dan benda apa yang tukar barang dengan barang yang akan jadi riba ni? Emas perak. Satu. Boleh? Faham? Satu. 2. Apa dia? Makanan. At-ta'mu. Termasuk dalam ta'mu ni syarab, minuman. Makanan dengan makanan. Dan murad makanan ni paling banyak kita padi dengan padi, gandum dengan gandum, padi bendang dengan padi umur, padi biasa beras jawi dengan padi pulut, tukar padi dengan gandum, kacang tanah dengan kacang hijau, contoh ni makanan.
Ni makanan. Betul saya kata, kalau kita perhati tu, kita pun mana ada tukar dah padi dengan beras. Beras bendang dengan padi rumah, mana ada kita buat kerja itu kan. Tak ada orang buat dah pun. Orang beli kedai je. Tu saya kata, saya tak fokus malam saya sebut bab tu, pasal yang tu banyak dulu-dulu ada lah. Pasal dulu-dulu tengok teringin ayam 2-3 ekor ni, teringin awak nak makan ayam kata dia. Awak tak boleh ayam, tapi kami ada beras. Ni sekuni beras ni, ambil 5 ekor ayam tu boleh katanya. Dulu gitulah. Kita lah ni tak ada ayam berapa seekor, sekilo berapa ringgit. Jadi tukar tu dia bukan emas dengan emas, bukan emas dengan perak, bukan emas dengan biji-bijian, bukan dengan emas dengan gandum, emas dengan beras, emas dengan gandum, dengan kacang, emas dengan ikan, emas dengan ayam, emas dengan daging. Mana ada? Yang ada apa? Duit. Jadi duit tu dah jadi satu perantara untuk memudahkan proses jual beli. Jadi yang nak jadi riba dalam bab jual beli ni apa? Barang dengan barang. Duit pun barang juga, tapi duit kita lah ni, duit kertas ni, dia tak ada ilat ribawi. Duit kertas ni tak ada ilat ribawi. Boleh faham? Apa benda? Tu payah kan. Ngaji ni hanyalah susah bahasa istilah tu sikit. Duit bukan emas, bukan perak, duit bukan makanan. Boleh faham? Boleh faham je tu? Makanan adalah barang ribawi. Emas, perak juga adalah barang-barang ribawi. Duit bukan barang ribawi. Boleh? Jadi duit, tukar duit dengan makanan, tukar duit dengan minuman, tukar duit dengan emas, tukar duit dengan perak, bukan riba. Pasal apa bukan riba? Pasal bukan barang ribawi. Tak mana barang ribawi? Tang duit tu bukan barang ribawi. Tapi kalau daripada jinsun yang sama, emas dengan emas, itu riba. Dia ada istilahnya muamalah barang-barang ribawi. Yang tu kena nak buat macam tu kena hati-hati sikit. Tak cukup SOP besar-besar. Emas dengan perak, itu pun barang ribawi. Padi dengan padi, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur. Sebut dalam hadis itu, at-tamru bit-tamri, az-zabib bil-zabib, az-zahabu bil-zahabi, al-fiddah bil-fiddah. Tu emas dengan emas, perak dengan perak, ataupun emas dengan perak. Pasal dia daripada hukum nakdu, dia an-nakdu. Kalau padi dengan gandum, padi dengan kacang, padi dengan kurma, itu pun termasuk dalam barang-barang ilat ribawi. Ilat dia sama, makanan. Tapi kalau emas dengan gandum, tak ada apa-apa lah. Pasal ni jenis lain, ni jenis lain. Tambah pula wang kertas. Wang kertas lagi tak ada benda. Siapa? Kertas. Kenapa? Bukan makanan, bukan minuman. Sambung. Bukan emas, bukan perak. Satu, nak jadi riba dengan menggunakan wang ringgit, dengan proses jual beli ni, keberangkalian nak berlaku dia susah. Satu, tukar duit dengan duit pun tak jadi riba. Pasal duit bukan riba. Tukar duit dengan duit, faham elok? Bukan hutang duit, bayar duit. Hutang ni masalah lain. Tukar duit dengan duit. Misal kita ada duit RM100 sekepin, nak jual beli susah pasal duit pecah tak ada. Duit tukar ada tak? Saya nak RM1, 100. Saya bagi 100 sekepin. Dia kata boleh, tapi saya bagi RM95 je. Kita bagi 100, dia bagi kita RM95 je. Soal riba. Memang ke sana pandai. Cepat Cik Dolah ni. Saya
Tu money changer lah tu. Cuma money changer dalam mata wang yang sama kan. Cuma ni duit note 100. Kita nak duit RM1, 100. Tapi dia tak bagi 100. 100 dengan 100 tak ada masalah. Memang tak ada siapa bertikai. Tapi yang ni kata dia oleh kerana aku duit pecah bukan senang nak dapat ni. Ataupun kata dia nak duit shilling RM100 ada. Duit shilling ada. Tapi shilling saya bagi 100 duit shilling, awak kena bagi saya RM110. Baru saya bagi shilling 100. Banyak tu lah, kita bukan cerita bab tu. Shilling tu bukan emas. Kertas bukan emas. Boleh tukar? Walaupun dia punya amount tak sama, boleh? Yang ni nak kena faham ni, nak kena kerti ni. Ni tukar barang dengan barang. Duit emas perak tak? Duit makanan tak? Duit shilling emas perak tak? Duit ni makanan tak? Untuk boleh tak tukar RM100 dengan RM110, boleh tak? Boleh lah. Tukar, ni cerita tukar, bukan cerita hutang. Kalau hutang RM100 bayar RM200. Hutang RM100 bayar RM101. Ni lah. Riba. Pasal yang tu bukan jual beli. Itu bukan tukar menukar. Itu hutang lah bro. Lah bro. Tu hutang lah bro. Tu hutang. Hutang lain. Jual beli lain. Upah lain. Sewa lain. Pinjam lain. Boleh? Faham? Ngaji jangan pegang. Bagi roti je. Bagi kenai tu. Takkan tak kenai duit. Duit tu, duit kertas. Takkan tak kenai emas dengan perak. Takkan tak kenai makanan. Yang tu yang bagi cerdik je. Cerdik je. InsyaAllah cerdik. Faham cerdik. Allah Ta'ala bagi akal dekat kita ni boleh kenai macam-macam. Paling besar kenai Allah Ta'ala. Saja ke sana sikit. Yang paling besar kenai Allah Ta'ala, bukan kenai makhluk. Kenai makhluk pun kenai makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan Tuhan. Makhluk bukan Allah. Makhluk takkan jadi ilah. Makhluk tak boleh ada sendiri. Makhluk ni Allah yang bagi ada. Antara makhluk tu aku paling besar tu buat kenai. La ilaha illallah. Ni hidup ni macam mana? Allah yang ahya ni. Lagi nak kenal apa? Kenal makhluk sama makhluk. Ni emas, ni perak, ni duit. Jangan jadi masalah pula. Kenal makhluk tak kenal Allah. Ni kacau. Yang ni nak kenal apa? Nak kenal makhluk Allah dari segi kategori kumpulan jenis dia. Mula tu nak tahu muamalah ni boleh tak boleh. Ni kita belajar ni. Belajar tauhid. Dia bukan belajar macam ni, belajar tauhid. Dia nak menyingkap bab mengenal hakiki makhluk ni, kedudukan ni macam mana. Bila kedudukan kita macam mana, mesti kena kenal kedudukan siapa menjadikan kita. Itu ngaji tauhid. Ngaji macam tu. Ngaji fiqah bukan ngaji tu. Ngaji fiqah ni nak kenal makhluk Allah, nak berlaku tukar menukar, nak berlaku nikah kahwin, berlaku jenayah ambil hak orang ni, hak orang jadi mana boleh, mana tak boleh, mana yang dibenar, mana tak benar, mana syar'i tak syar'i, mana yang nama salah ni, nama batil, nama hak mana. Ni fiqh. Ni fiqah. Jadi balik asal kita boleh tukar RM100, tukar duit shilling. Shilling ni 100, tapi kena bayar 110. Ataupun terbalik, bagi 100, tapi dia bagi RM95 je duit shilling. Boleh? Harus. Kau nak bubuh sebicas ke apa nama ke, tak bubuh nama pun tak apa. Tak ada masalah. Pasal apa? Jawab. Pasal apa tu jawab? Pasal apa? Nak buat pengak tu, tampar gila tu. Pasal apa? Boleh? Bukan barang ribawi. Bukan benda riba. Bukan benda riba ni, tu kalau gitu hutang RM100,000 bayar RM200,000, berapa interest pun tak apalah. Kepala otak kau, aku bukan cerita tu. Kasarnya bahasa. Kita bukan duk cerita hutang. Kita duk cerita tukar menukar. Tukar menukar ni apa? Tahulah apa bahasanya tukar menukar ni? Jual beli. Tukar menukar ni jual beli lah. Saya bagi RM10, $1 bagi
ayam seekor. Yang kampung. Tukar menukar. Apa tu? Jual beli je tu. Tukar menukar jual beli. Saya ada ridak ni lawa ada orang makanan. Saya tukar dengan tekan belakang Cik Dolah boleh. Lawa tu. Tapi jangan londai lani pula. Tukar tu lah jual beli. Cuma dulu pakai duit. Tukar menukar ni, tukar barang dengan barang. Yang ni nampak macam kuno sikit lah sistem barter kan. Boleh faham. Hutang lain. Hutang bukan tukar barang dengan barang. Hutang ialah beli sesuatu dengan tak tukar barang. Barang tak ada. Hutang. Barang tu sepatutnya katalah dengan harga kan. Hutang tu, barang tu kata saya nak beli ni dengan harga RM10. Tak apalah, tapi hutang lah ustaz. Tak apa, hutang. Barang tu tak ada lagi. Sebab oleh tu bila nak bayar, lepas raya haji saya bayar RM10. Bila raya haji RM10 tak ada. Tunggu raya puasa ni baru bayar. Macam mana? Ini dah langkah tahun dah. Macam mana? Bagi RM15. Tu jadi riba. Itu hutang. Jadi hutang ni dia muamalah kalau jual beli sekali pun, tapi jual beli dia ada barang yang tak tertukar. Dengan sebab tak tertukar barang dengan barang tu, bertangguh tu ada lebih. Itu riba hutang. Itu riba hutang. Yang ni kita nak faham ni riba jual beli. Yang tukar barang dengan barang. Jadi bila barang dengan barang kena kenal apa barang yang jadi riba. Emas perak, makanan, termasuk makanan, minuman. Makanan tu sekalipun garam, tukar garam dengan garam, garam bukit dengan garam laut. Sekalipun makanan tu tak buat jadi makanan lagi, dia asal makanan, biji-bijian, gandum dengan beras. Sekalipun buat doyan, ni musangking dengan IOI, dia akan jadi riba. Dia jadi riba. Ada lagi ke muamalah itu? Ada. Orang tak biasa berniaga, kot tak biasa jumpa. Orang berniaga banyak kerja macam ni, tukar barang dengan barang. Saya berniaga kain melekat, dia berniaga kain batik. Tengok kain batik ni pun berniaga okey tak? Kawan pun tengok kain melekat kita, dia berkenan. Macam ni, saya nak kain melekat awak macam ni, macam ni, saya bayar dengan kain batik. Boleh? Saya ada baju, saya nak kopiah, saya bagi awak baju ni, awak kopiah macam ni. Boleh? Tukar barang dengan barang. Boleh? Boleh. Riba. Kenapa tak riba pula? Yang tu mesti faham, yang tu mesti cerdik, yang duk mengaji dengar tapi tak faham. Apa? Pasal bukan emas perak. Bukan makanan. Untuk boleh tak selai baju dengan 100 kepiah? Boleh? Kalau sekalipun tak dipernilaikan dengan berapa harga semasa punya, pasal lah, bukan masalah tu. Pasal apa? Pasal dia bukan ada benda-benda ribawi. Pakaian bukan makanan, bukan emas perak. Nilai emas perak tak? Nilai emas perak, kita bukan cerita nilai emas perak. Ribawi ini atas nama tukar menukar, dia mesti emas ialah emas ain emas betul je. Itu baru emas. Perak ialah ain perak betul. Perak betul. Al-fiddah tu. Tu baru nama riba. Kalau nilai, nak kira nilai pasir dengan batu pun nilai, besi buruk pun nilai, tarik pun nilai. Itulah baja tarik ya. Tapi kita nanti belajar bab lain lah tu, bab jual beli. Boleh hak jual tarik? Boleh hak jual tarik? Pandai pun. Berarti Cik Dolah banyak benda ni. Tarik, kenapa tak boleh jual tarik? Ada peraturan bab jual beli. Ada benda boleh jual, ada benda tak boleh jual. Pasal tarik benda najis, tak boleh jual ain najis. Kalau mutan najis boleh jual. Ni terkena tiak ayam. Saya jenis malas basuh. Siapa nak beli? Boleh jual. Ridak kena tiak ayam. Tak apa, basuh lah. Bukan masalah. Tapi kalau siapa nak tiak ayam, tarik ayam, tak boleh. Tiap ayam tak boleh jual beli. Pasal dia ain najis.
Air najis dia tak jadi harta, dia tak boleh jadi mal. Kalau jadi milik kita sekalipun, yang tu tak ada panggil mali, dia tak panggil harta aku, atau dia panggil ikhtisasi dalam bab fiqh. Panjang saya sebut tu, saja ke sana sikit dah nak sebut ilat ribawi tu. Jadi ilat ribawi ni mestilah emas, perak, makanan. Balik pada cerita asal tadi, kita cerita tanya apa, RM100 tukar duit dengan duit, tu yang boleh money changer tu. Money changer tu baik dengan duit Malaysia, tapi selalunya kita ni kalau duit Malaysia tukar bank bagi 100, dia bagi 100 lah, mana ada dicah apa-apa. Boleh faham saya sebut? Bagi duit shilling pun, duit shilling ada, pergi kat bank, saya nak duit shilling RM200 ada, dia ada bisnes siap kira ataupun kita bawa duit shilling banyak-banyak, mungkin saya nak tukar duit kertas, boleh dia masuk dia punya mesin tu terasin, siap dah, siap kira lagi berapa, ada 1000 macam dia boleh dia kertas sekupang boleh tak lagi kurang, dia bagi tepat-tepat. Kalau dia bagi syarat pula, kata dia setiap RM100 kami ambil cas RM1. Kalau tak baca cas RM1 sekalipun sah untuk tukar dengan amount yang berbeza, pasal dia bukan ilat ribawi, dia bukan emas, dia bukan perak, dia bukan makanan. Dengar elok ayat tu, satu sah money changer. Bukan perlu pun tahu wang semasa nilai Amerika berapa, Malaysia berapa, Jepun berapa. Nak tahu bursa saham pun tak payah tu. Tengok ni, ada dolar Amerika tu. Tukar $1 tu dengan RM10 saya boleh tak? $1 tu kan nilai RM10, RM4 lebih kata dia. Tapi saya nak bagi RM10 boleh? Ataupun kata dia, sayang, ataupun duit Malaysia lama, sekeping, duit Malaysia lama. Siapa nak boleh berapa? 1000 dia jual sekeping tu. Dia jual 1000. Dengan duit kita lah ni, dia nak 1000. Bank ni saya 1000, transfer, bagi. Sekeping je, RM1 je pun. Boleh? Boleh? Tak jadi riba. Kenapa tak riba? Bukan di emas je. Ramai orang kata duit kita adalah emas. Bodoh. Duit kita mana emas? Hari tu saya cerita dah, duit kita ialah emas bila? Zaman dulu je. Tu pun duit Amerika je yang dan macam tu, duit Malaysia tak ada. Malaysia saya tak ingat, saya tak tahu tarikh Malaysia ni bila yang mula pakai duit kertas, duit shilling, saya tak tahu. Tapi saya ingat, setahu saya Malaysia ni bila dia mula pakai duit, dah pakai duit yang hanya spekulasi je, dia tak ada lah pembendaraan emas, ada banyak ni. Bila emas banyak ni, baru keluar duit banyak ni, emas banyak ni, baru keluar duit banyak ni, ada getah, ada minyak, ada kelapa sawit macam ni, baru cetak duit macam ni. Tak ada. Zaman saya kecil-kecil tu dengar lah cerita-cerita benda macam tu bab duit ni, tapi tak ada. Kita tak ada zaman tu. Mula-mula mereka buat duit macam tu. Dia siap tulis dekat duit dia. Dia ada tulis tu. This apa ni is equal to berapa gram emas. Dia tulis tu kat duit tu. Maksudnya kalau duit tu sah dan diperlakukan lagi dengan nilai duit Amerika tu, dan diiktiraf lagi oleh Amerika duit tu, ambil sekeping tu, kita boleh pergi kat bank, I want gold, I don't want this paper, I want the gold. Boleh? Boleh. Lah ni bawa $100 tu, I want the gold. This paper is not a gold. Tak faham sudah dari komputer tu. Boleh faham nak tahu apa. Jadi duit kertas bukan emas. Satu, kita belajar, kita sebut bab zakat itu, kita belajar dalam bab murtad, tak murtad. Ada zakat wang kertas. Kaedah kita mazhab Syafi'i ada zakat wang kertas. Kenapa tak ada? Pasal dia bukan emas perak. Yang kena ni emas perak yang bukan perhiasan. Itu pun bukan perhiasan yang haram. Lagi faham fiqh, kita faham fiqh, faham bab zakat, faham bab jual beli, faham bab riba, faham. Dia tak macam lagu, tak berselepet ngerti. Faham tu. Faham dia betul-betul ngerti. Yang ni,
Kita reti betul-betul saluran syarak tu. Kalau orang faham terabur habis. Kenapa? Sana pening, sini pening. Pasal dia tak faham takrif tu betul-betul. Tak faham, tengok ilat. Kenapa jadi hukum tu dengan ilat yang faham dengan fahaman yang betul. Jadi saya bagi isu asal tadi, tukar duit tu lah. Yang boleh tukar duit Amerika, duit Jepun, apa-apa. Boleh ya. Jadi antara muamalah yang memang harus dan halal, jadi money changer. Sekalipun money changer bukan duit asing, duit Malaysia ya pun. Kita ada duit shilling, kita ni pengumpul duit shilling, duit kertas. Kadang orang nak berniaga memang tak ada duit shilling kan. Kadang supermarket apa kan, duit shilling mana ada. Kita nak bayar kat dia, dia minta duit kat kita, jadi pau pula. Ada 50 sen. Dia minta kita 50 sen pula. Bahasa saya lah, pau bukan pau. Dia tak ada duit kertas, dia kecil tu. Kalau 100 orang semua kena bagi 2 kupang, jenuh. Cabut bulu hidung lagi nak bayar. Pasal duit shilling tak ada. Untuk kaedah supaya duit shilling tu cukup macam mana? Minta duit shilling daripada orang. Pasal orang tak banyak pegang duit shilling lah ni. Orang lain saya tak tahu. Saya paling menyampah pegang duit shilling. Buat berat poket aja. Kalau tanya tak ada, dalam kereta berlambak. Habis duit shilling boh nak putih. Malas nak bawa shilling tu. Kalau dulu siap memang ada dompet khas, ni duit shilling. Saya tak, orang lain saya tak tahu punya pasal Kalau beli pun ada tinggal sekupang 2 kupang tu, keep the change. Alah sekupang 2 kupang. Kedai Cina tak saya minta. Saya tak sedekah kat Cina. Lagipun Cina pantang dia kita sedekah. Tak tahu saya punya muamalah pernah jumpa kan. Kita beli RM15 8 kupang. Alah 2 kupang tu kan. Kata dia, itu 20 sen tak apa. Tak boleh haji. Weh, pantang dia rupanya terima sedekah kita. Tuan-tuan saya tak tahu. Cina dia tak nak. Saya tak tahu siapa dia tak nak. Dia tak nak. Padahal dia macam ada sway ke apa ke. Dia pun ada sway ke. Saya tak tahu. Saya tak tanya panjang dia. Apa pasal lu tak mau? Saya tak tahu lah tu. Nanti saya kena tanya kat dia. Tapi sepanjang saya pernah nak kata keep the chain tu kat Cina tu, dia tak nak kan. Memang saya pun tak rajin nak keep the chain, tapi sekupang 2 kupang kadang kita cari. Dia kita beli RM15 sekupang, dia nak cari 9 kupang tu kan. Dia cari duit kecil tak ada apa lah. Kadang-kadang bukan kita kata tak ada apa kat dia tak ada apa kat kita. RM15 sekupang, RM15 sudah. Dia pula keep the chain kat kita. Tapi keep the chain kat kita, dia kurangkan harga. Keep the chain kita, tak payah pulang lah baki. Keep the chain penjual, macam mana? Shilling lebih tu tak payah lah. Kedai dia jual RM15 8 kupang. 8 kupang tu tak payah kira lah. RM15 saja. Boleh faham saya cakap apa ni? Boleh faham? Itu cerita keep the chain tu, saya nak cerita tukar duit tu asalnya. Nak cerita tukar duit tu. Jadi antara muamalah yang halal tukar duit. Kita tak ada kerja apa-apa, kerja tukar duit je. Pergi kat kedai mana-mana, tengok kedai runcit ke apa, nak dia pecah lah, dia shilling nak sangat lah kata dia. Ada tukar? Ada. RM100 ada. Tapi RM100 saya bagi duit shilling ni RM100, saya nak minta RM105. Kalau boleh, kalau tak saya tak ada lah. Saya memang buat kerja ni je. Boleh? Boleh. Haram? Tak? Cuma orang tengok macam ni sikit. Kenapa? RM5 cah tu. Macam mana? Boleh ke? Nak tanya kat tu. Boleh ke? Boleh. Boleh tu hukum syarak. Hukum kerajaan boleh ke? Orang kerajaan tak ada sini, payah kan nak jawab kan. Undang kerajaan boleh ke? Tukar RM100, minta RM105, RM110. Saya tak tahu lah tu. Kalau ada undang-undang dia kata ni adalah satu muamalah yang illegal, orang putih lah, yang salah, tukar diam dan diam tak apalah. Tapi kalau salah dapat tangkap kena. Salah di sisi kerajaan. Kalau salah, saya tak tahu undang-undang tu kat Malaysia macam mana. Tapi
dibenarkan kita dalam syarak. Satu kena faham hukum syarak lain, hukum kerajaan lain. Tak semestinya kerajaan buat tu semua hukum kerajaan. Sorry. Tak semua apa yang kerajaan buat tu adalah hukum Tuhan. Tak semua kerajaan buat hukum tu menepati dengan kehendak Allah Taala dan Rasul. Tak semua kerajaan buat, pemerintah buat tu yang tasarruful imam manutun alal maslahah. Siapa dia ajar gitu? Lagi faham saya sebut apa? Tak semua pemerintah buat keputusan tu adalah betul. Nak tahu betul ni apa? Ngaji kitab elok-elok, berguru elok-elok apa yang hukum syarak tu, baru faham betul tak betul. Pemerintah memang banyak benda yang sewel kat dia. Arak dia boleh buat apa yang betul ya? Takkan kita kata dia buat kilang arak tasarruful imam mana tu ana maslahah. Imam ni dibuat apa pun mesti ada maslahat dia. Masalah bodoh. Masalah bingung. Masalah dosa. Masalah bengap tu maslahat dia. Maslahat tak tahu masalah apa dia. Kaedah kita macam mana? Kaedah kita yang salah. Tak pandang masyarakat majmuk tak majmuk apa, yang salah, yang haram. Itu yang atas kita bicara ni. Sekalipun kerajaan kata kalau tukar RM10, kita minta RM10, 5 kupang. Dapat tangkap, siap denda RM10,000. Contoh katalah macam apa? Kerana telah menukarkan wang ringgit dengan kadar yang berbeza. Yang ini adalah satu kegiatan sindiket tukaran wang yang menyalahi undang-undang negara. Dengan kerajaan akan lagi berjumpa, teruklah kita. Tapi kaedah syarak tak ada masalah apa-apa. Pasal apa? Tak ada ilat riba. Dia bukan benda ribawi. Jadi boleh tukar barang dengan barang dengan tu walaupun amount dia berbeza. Pasal kertas dengan duit shilling, tak ada masalah apa-apa. Bukan makanan, bukan emas, bukan perak. Itu saya sebut sikit dalam konteks tu. Terbalik pula apa dia? Hutang RM100,000, bayar RM200,000. Kerajaan kata tak apa. Kerajaan mau buat gitu. Dia benarkan bank-bank operasi macam tu. Syarak kata tak boleh. Tapi ramai orang buat tu pasal apa? Pasal yakin dengan apa kerajaan buat. Tambah pula, ada pula ustaz menyokong, tak apa kalau kali pertama. Kita mengaji syarak tak boleh. Kerajaan kata boleh. Ada ustaz yang kata boleh, ada panel syariah pula kata boleh pula. Yang ni muamalah yang halal. Halal kepala otak kau. Walaupun kau kata halal, takkan jadi halal pasal benda yang memang haram. Itu yang kena mengaji tu. Kalau bodoh lah kita jadi lembu cucuk hidung kalau macam mana? Tambah pula dijamin oleh kerajaan. Macam mana? Dalam kubur tu cerita lain. Biar kubur tu satu hai. Dalam kubur tak tanya bab riba. Dalam kubur tanya bab ketuhanan aja. Dalam kubur tanya bab tauhid je. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Dalam kubur tak tanya duit ni kau ambil mana? Itu sana mahsyar. Mahsyar tanya bab fiqh. Bahasa fiqh mudah kan. Mahsyar tanya bab fiqh. Dalam kubur tanya bab tauhid je. Dalam kubur tanya buat tauhid. Pada masa siapa jawab? Kita jawab, kita jawab. Pandai tu. Tidaklah ngajur badan dah rasanya. Esok masuk dalam kubur kena kalau. Tapi dalam kubur tak tanya mbak kau boleh ambil duit mana kan. Ni halal ke haram. Kita jawab kerajaan jamin. Dalam kubur tak kena tanya tu. Yang tu di mahsyar kena tanya. Tanya. Kira bicara amal mahsyar. Kubur tanya bab akidah. Marah buka. Oman berita. Salah dalam kategori kubur ni je. Dalam mahsyar ni je. Ya. Okey. Lepas tu kalau dalam kubur tak selamat, memang tak selamatlah di sana. Siapa? Akidah masalah. Akidah masalah. Selamat kubur, memang ahli syurga. Memang ahli syurga. Satu kena pastikan selamat pada azab kubur. Azab kubur paling besar kali pak akidah. Pasal marah buka tak betul jawab. Astagfirullah. Itu suku. Jadi asal nak sebut walaupun dijamin oleh kerajaan,
kerajaan tak tanggung dosa kita, kita buat, kita yang berdosa. Lepas tu kena kenal apa yang hak, batil, sah, halal, haram, kewajipan kita. Talabul haram faridah, talabul halal faridah. Cari yang halal tu fardu kat kita. Kena kenal benda yang fardu halal ni fardu atas kita. Kalau kerajaan halalkan sekalipun, kita tahu benda tu haram, jangan duk ambil siapa. Walaupun dijamin, dia kata halal, kita ambil aja pasal dah dijamin kerajaan. Kalau kata tak halal, dia lah tanggung pasal dia kata halal. Tak pasal dah tahu benda haram, kau pergi menterdarah dia buat apa. Jadi kena faham sikit prinsip tu. Jadi saya nak sebut asal dasar dia tak mana. Kena kenal hukum akam elok-elok. Yang hukum syarak kita mesti kenal, pasal pemerintah tak semestinya tepat hukum syarak dia. Itu kena faham. Prinsip tu mesti betul. Pemerintah dia ada hukum pemerintah yang dia nak memerintah, untuk supaya dia disokong terus untuk dia memerintah. Kita tak. Kita yang penting bukan masalah pemerintah, pemerintah hukum syarak. Tapi kalau pemerintah buat dengan tepat hukum syarak, wajib kita patuh, pasal kalau dia tak perintahkan kita pun memang kita kena ikut, pasal memang hukum syarak dah. Boleh faham? Kerajaan sekalipun dia tak suruh solat, macam mana? Wajib atas kita solat. Sekalipun dia tak ada apa tindakan kalau kita tak solat, pasal kita tahu hukum syarak. Solat ni wajib, walaupun kerajaan tak wajib dan sembahyang. Dia tengok dia tak bagi sembahyang, sekalipun dia tak bagi sembahyang, kita kena sembahyang. Pasal apa? Pasal kita tahu kita wajib sembahyang, walaupun kerajaan tak bagi kita sembahyang dan haram kita sembahyang. Awak faham tak tu? Riba, walaupun dia kata boleh, ni hutang 100,000 bayar 200,000. Itulah banyak bank yang ni buat. Ada panel syariah kata boleh, sekalipun panel syariah, sekalipun kerajaan kata halal boleh, dia buat muamalah gitu, dia pun kena tindakan kat kita macam tu. Macam mana? Haram kita muamalah benda-benda macam tu. Pasal apa? Pasal memang benda tu haram dengan syarak, walaupun kerajaan buat. Mana elok ayat tu. Itu dasar kita. Satu, kita kena mengaji. Dia kena faham, tak boleh jadi lembu cucuk hidung. Pasal apa? Kena kenal hukum syarak. Tak wajib kenal hukum kerajaan. Hukum kerajaan tak kenal tak apa. Tapi jangan tak kenal hukum Allah Ta'ala. Pasal di akhirat esok dia akan ditanya hukum Allah Ta'ala, bukan tanya hukum kerajaan. Boleh faham? Tak pakai face mask, esok akhirat kena tanya. Tak sembahyang Jumaat kena tanya. Macam tak bagi hanya PJK saja. Siapa jawab? Memang dia orang kena menjawab lah tu, pasal kita nak pergi tak boleh, kena denda. Bukan dia nak pergi. Jadi kita pergi tu jangan seronok tak boleh pergi tau. Memang kata kalau boleh aku nak pergi, nak buat tak boleh, tak cukup syarat. Kena 40 gini jemaah ni tak boleh berbilang jemaah. Walaupun dia bagi apa, kaedah kita tak boleh. Pendapat tu satu hal. Saya nak cerita umum kita yang kita dah sedia faham, yang general knowledge kan. Sembahyang Jumaat macam ni kena 40 orang. Tak cukup 40 orang. Dia bagi. Kau bukan Tuhan, kau nak buat syariat. Oh, kata dia ada pendapat. Kau bukan ahli tarjih untuk kau tarjih pendapat. Boleh faham saya cakap apa? Atau kita ngaji ada disiplin kita nak ambil ilmu. Ada orang kata ustaz ni semua kelahi dengan orang. Bukan aku kelahi dengan orang, memang tak betul kelahi je. Engkau dah tak mengaji, engkau mana tahu apa? Engkau tak takut macam mana kami takut yang kami mengaji. Hampa tak mengaji, hampa takut apa? Hampa langgak lama dah. Kami tak ada lah, kami dah mengaji lama dah, kami reti, kami dah jaga lama dah. Benda tu pula ulama kita dah cerita satu-satu lama dah. Hang baru terhegeh-hegeh nak tahu. Pula tu tahu pula ikut benda yang tak betul. Tu hang duk kata kami bertikai, padahal hampa yang duk bertikai apa yang dalam kitab yang ulama kami duk tulis. Boleh? Faham? Jadi balik pada cerita asal kita, untuk nama elak riba ni mesti orang-orang ribawi lah. Kalau menukar barang-barang yang tak ada elak ribawi, tak ada masalah langsung. Kita ada kayu, dia ada pasir. Kayu pula kayu jati, sebatang je pun.
pasir segunung tu dengan kayu jati sebatang je boleh. Harga pasir tu 300,000. Kayu jati sebatang ni kalau ikut harga RM50 aja. Boleh tukar je. Riba. Kenapa tak riba? Ni sikit tu banyak. Oh, masalah. Bukan benda ribawi, pasir. Bukan makanan, bukan minuman. Memanglah kata. Tapi tak ada nilai ribawi. Tak ada masalah. Tukar tanah dengan tanah. Kita ada tanah tepi bendang. Tanah bendang. Dia ada tanah tak bukit. Boleh tukar tanah bukit dengan bendang boleh. Tukar menukar tu jual beli lah kan. Macam ni lah. Saya tak ingin nak duduk di bukit. Saya tak ingin nak buat bendang. Macam ni ya. Berapa ekar? Mesti syarat ke 1 ekar, yang ni 1 ekar. Tak ada apa-apa. Bendang saya ada 5 ekar. Atas bukit tu 1 ekar je. Awak ambil lah bendang saya 5 ekar ni. Saya nak duduk atas bukit walaupun 1 ekar lah. Awak setuju kan? Elok sangat lah tu. Saya memang nak duduk di bendang. Boleh? Tak ada masalah. Siapa? Bukan yang tak ribawi. Tanah dengan tanah tak jadi riba ke? Tanah bukan makanan. Tanah bukan minuman. Tanah bukan emas dan perak. Ada nilai emas perak? Nilai. Nak kira emas perak? Sudah tarik pun orang bagi nilai. Begitu. Kalau nak masalah nilai. Kita pergi faham isu tu. Jadi ilat-ilat ribawi. Kalau tak faham bahasa ilat-ilat, tu dah nak pergi faham ilat ribawi tu. Tapi kalau barang-barang yang ilat ribawi, ni kena jaga elok-elok. Apa dia? Emas dengan emas. Jaga. Emas lama dengan emas baru. Emas dengan emas. Ni persiapan lama ni. Dapat waris. Arwah mak kita meninggal, ceritanya tok kita meninggal, kita dapat pesaka. Dapat pesaka ni semua gelang-gelang tok nadoknya lama. Tak selera nak pakai. Yang bubuh kat lengan ada. Yang tak apa-apa punya perhiasan dulu-dulu lah. Orang lah ni tak pakai lah perhiasan tu. Ada sekeping. Mahal tu. Tapi tak pakai lah. Kita nak pakai pun tak selera nak pakai barang kemas gini. Buat apa? Pergi kedai Cina, timbang. Dia tengok ada apa? Kat 200 gram. Banyak tu. 200 gram. Nak 200 gram, emas pula 999. Nak beli barang kemas baru. Beli emas dengan emas. Tu istilah beli tu tau. Tukar-tukar. Emas lama dengan emas baru. Ilat ribawi. Emas dengan emas. Yang tu ada 3 syarat nanti kena tengok. Yang tu ribawi yang nak jadi kat kita tu. Jadi trade in emas lama dengan emas baru, di situlah tukar menukar yang boleh jadi riba. Orang kita tak pernah belajar pun. Baru-baru ni pasal ada dalam WhatsApp, ada cerita dalam Facebook. Orang berlepas tu, tak boleh ya, tak tahu pun. Saya mengajar tu berpuluh tahun dah. Dulu orang dengar awak tak tahu. Awak cerita lama lah. Dia lah khabar gitu dah. Kita dah belajar lama dah. Saya ngajar tu dah lama dah benda-benda macam tu. Ada dia heran ni orang tak tahu je. Orang ni bila zaman lah ni dah ada WhatsApp pun tak tahu pun, tak pernah dengar pun masalah ni. Tak pernah dengar pun, tak pernah belajar. Orang sebut puluh tahun dah. Saya ngaji dulu pun dah faham lah benda itu. Memang mana boleh. Cuma kadang-kadang kita tak belajar teknik nak selesaikan dia. Tu kena bengong sikit macam mana. Tapi dah tahu dah memang tak boleh. Mana boleh tukar emas lama dengan emas baru. Tu trade in. Bahasa dia trade in lah. Lepas tu barang baru ni dia berapa gram je? 130 gram. Ni berapa upah berapa. Ni. Sekarang kata dia kira long sum apa? Lamsam lah. Kira lamsam lah. Sekarang ini berat lama punya kita kasih baru punya. Cina cakap macam tu kan. Nampak macam bagus sikit dia kan. Tak kasar payah bayar apa-apa. Tak payah bayar apa-apa. Kita ambil lama punya, you ambil baru punya. Tapi kurang sikit lah ini 200 gram, ini 130 gram. Besar tu dia minta darah tu. Bukan sikit tu. Kita pun dengar, tak apalah, tak payah tambah apa-apa. Tapi wak kasih ada satu bonus lah, RM100 lagi wak kasih sama lu. Padahal dia minta darah apa ribu tu.
70 gram tu. Kereta lama ada, orang kata lama dibayar habis. Kereta lama, kereta baru tak apa. Kereta lama, kereta baru. Pasal bukan emas perak. Ni Volkswagen lama kita yang kereta kodok tu kan. Saya panggil kereta Volkswagen lama, kereta kodok kan. Yang bunyi yang tak pakai air tu. Mata besar bulat tu kan. Dulu zaman saya kecil-kecil, Volkswagen ni jenama paling common lah. Betul ke? Ya, zaman kita dulu kan Volkswagen ni common lah kan. Kalau van Volkswagen ni memang bunyi pun saya boleh bunyi dia punya bunyi tu. Dia tak ada air. Dia tak pakai air. Dia tak ada sistem air orang apa? Cooler tu isinya. Tak ada sistem radiator. Kereta lain semua ada radiator. Volkswagen tak ada. Lah ni Volkswagen garu kepala dulu. Apa nak cerita ni? Nak cerita kereta buruk dengan kereta baru tak ada masalah nak tukar. Tukar basikal dengan motor tak ada masalah nak tukar. Tapi tukar emas dengan perak ada masalah nak tukar. Emas 916, 999 ada masalah nak tukar. Dia kena ada rukun syarat situ. Tapi tukar kereta buruk, kereta baru tukar apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tukar pokok pelam tak ada masalah. Tapi tukar buah pelam masalah. Buah pelam ni aroma manis ni dengan masam manis. Lain. Ni cukanan itu makanan, buah-buahan. Daging ayam dengan itik. Nanti. Macam apa? Ini makanan. Tambah ayam hidup, ni ayam dah sembelih. Ni ayam serama, ni ayam hutan. Ni ayam gajah, ni ayam pupuh, ayam laga. Nak tukar ayam dengan ayam, tukar ni ayam, ni itik antisat. Itu apa? Ni burung tukuko, ni burung mengebuk, tukar antisat. Antisat tu siapa? Dia ilat ribawi. Tukar binatang hidup dengan daging dia, lembu dengan daging, boleh? Ada benda ada ilat ribawi tu. Pasal dia termasuk makanan, walaupun lembu ni bukan makanan lagi, pasal hidup lagi. Tapi dia akan jadi makanan. Ada bicara tu. Nanti dulu saya sebut panjang sangat. Baru duk cerita ilat dia ni, mungkin nak cerita ilat ribawi je. Baru nak faham ilat ribawi. Yang pergi emas, perak, tanah apa saya sebut tu kan, kereta buruk apa tu. Lagi faham. Tapi kalau emas dengan emas, tak masalah. Saya buat cerita situ, emas dengan emas tu. Banyak berlaku kita trade in lah. Trade in kita selama je bagi bahan lama, memang macam tu kan. Tambah sikit. Itu tambah sikit, kalau ambil bawah sikit, tak ada tambah apa-apa pun. Kerana dia bagi duit lagi kat kita. Kan? Situ tempat yang ada riba. Tempat tak ada riba. Nanti kita sebutlah, nak cerita bagi kenal ilat ribawi dulu. Kenal ilat ribawi. Jadi bila ilat ribawi, emas dengan emas tu contoh-contoh. Kalau tukar tu saya sebut, kalau tukar kopiah dengan kain pelekat, dengan kain batik, baju Melayu dengan baju kurung, tukar tu tak ada masalah. Kita kedai hardware misalnya, yang ni ada pasir, ada kayu, kita nak pasir, nak barang-barang simen, yang ni ada barang kayu, tukar barang kayu dengan barang simen, nak tukar simen dengan pasir tak ada masalah. Pasal apa? Banyak mana pasal dia pakai ilat ribawi. Tapi tukar emas dengan emas masalah. Ada masalah tu maksud dia apa? Ada rukun dan syarat yang kena perhati. Nak kena belajar pula tu, kalau silap dia dosa besar, dia adalah riba. Dan kalau tak boleh cukup syarat tu, macam mana kaedah nak muamalah dia? Nanti jumpa ni. Memang jumpa situ insya-Allah. Jadi pagi ni nak tengok apa? Nak bagi kenal ilat riba. Ilat riba. Ada ilat riba ni, maka barang tu dipanggil barang ribawi. Emas perak ribawi. Makanan minuman ribawi. Tanah, pokok, kereta, motor, yang ni bukan ribawi. Tak mana yang bukan ribawi tu? Kereta dengan kereta, kereta dengan motor, basikal dengan kereta, tukar macam tu. Tapi beli kereta hutang 200,000 jadi 300,000. Tu riba bab lain. Itu bukan
bukan riba barang ribawi, itu riba qardi, riba bak hutang. Tu jangan bagi sewil kepala tu. Bak hutang lain. Bak hutang lain. Jangan faham pula nanti kata kalau gitu hutang berapa persen, berapa beratus, hutang banyak mana pun kalau kena kena bayar bunga tu tak jadi riba lah. Pasal apa? Pasal kemas perak je dia. Dah duit bukan emas perak, jadi tak adalah riba. Tak ada riba kalau tukar emas dengan duit dengan duit, yang tu tak ada riba. Tapi kalau hutang duit 100,000 bayar 300,000, itu riba. Dengar lah tu. Asal-asal macam tu orang dah pening dah. Orang tak faham. Dengar elok tu saya bunyi suara itu tu riba. Saya punya style ngajar lain sikit. Orang lain punya bahasa. Saya punya style gitu kan. Attention saya nak alert tu macam tu saya punya bahasa. Riba tu macam mana boleh faham tak riba? Siapa yang ngajar kata tak riba pula? Hutang masalah riba lain, dia riba qardi. Ni riba kita riba dalam baik riba muamalah tukar menukar. Tukar menukar nak riba mesti ada ilat ribawi. Apa dia? Emas perak, makanan. Bahasa kitab selalu sebut makanan. Minuman ni understood lah dah makanan, minuman. Nak tukar Milo, nak tukar kadang-kadang jadi ribawi. Bodoh-bodoh je jadi riba. Apa dia? Kita beli teh tarik, dia beli Neslo Ice. Kita punya dah beli hutang tak payah lagi. Muamalah apa nama upah apa tu satu hal lah, tapi ni kita punya air dah, tu dia punya air. Rasa nak minum air sejuk lah, sedap ni sedua kan? Tukar lah. Minuman tu. Tak pasal-pasal nak jadi dosa situ. Boleh faham nak bagi contoh mudah tu. Benda tu simple aja, tapi memang kita tak rasa dosa pun. Macam mana trade in lah, nak dosa apa? Bukan kita merampas satu orang. Aku tukar je, yang ni lama ni baru. Alah dosa apa? Ada orang tak faham tu dosa, padahal tu situ dosa. Boleh faham? Yang hutang 100,000 bayar 200,000 tak rasa dosa pun, sign okey je, jom sign. Jadi saksi aku, jadi grantor aku. Okey tak rasa dosa pun. Yang mana berdosa tak rasa dosa, yang mana tak rasa dosa rasa dosa. Tak pakai face mask, rasa macam tak sembahyang, okey, relax. Tak ambil suhu masuk masjid, rasa macam mana? Isap okok semacam, relax. Ada itu sikit lah. Ini belajar ilat ni. Saya saja ambil sikit tu pasal bagi fokus. Baca sekali lalu boleh je, tapi biar reti. InsyaAllah boleh reti tu. Maka riba tu 4 bahagi. 4 bahagi tu 3 dalam bab jual beli, 1 qardi. 1 hutang 1 kan. Dalam bab jual beli ni ada nama riba jadi, dia sebut ni lah, riba fadli, riba nasab. Cuba lihat situ dulu lah. Harga barang ni ada 2 harga, maksudnya kalau beli secara cash 200, kalau hutang 250. Pilihan untuk muamalah sama ada hutang ataupun tunai tu, khiyar macam tu harus dari sudut kata kalau beli cash harga lain, beli hutang harga lain. Kau nak hutang ke nak cash, pilih satu dengan tentu, yang tu tak jadi riba. Saya nak beli hutang, kereta ni RM300, kita buruk ni. Kalau cash saya jual 100.5 je cash. Saya nak cash lah, cash 100.5.
Jangan macam ni, kereta ni apa? 100.5. Hutang lah, hutang. Bila nak bayar 300. Tu riba. Pasal asal setuju 100.5. Sebab hutang minta lebih. Tu pun tak letak pada akad. Akad tak ada apa-apa. Kaedah mazhab Syafi'i tetap tak riba. Yang tu kita faham sikit. Ada bab kita nak belajar tu. Dia tetap tak riba, tapi haram. Pasal apa? Pasal dengan sebab bertangguh tu ada hutang lebih, ada bayar lebih. Mazhab Hanafi masih riba. Mazhab Syafi'i tak riba pasal yang tu tak syarat pada akad. Jadi kalau bagi muamalah macam ni, cash 100, hutang 150. Nak mana? Nak hutang. Saya jual lah. Apa basikal ni dengan harga RM150, hutang. Akad okey, betul. Tak ada masalah apa-apa. Jadi riba, tak riba. Tak riba. Saya tu bukan riba. Jual RM150, hutang. Hutang. Ada bayar lebih-lebih apa lagi? Tak ada lah. Tak ada lah. Cuma kalau ikut, kenapa bila hutang tu harga lebih, bila cash tu harga murah? Dia nak jual gitu, ni masalah. Boleh jual lah macam ni. Rasa tu jawapan tu, soalan tu saya jawab dah. Nak macam mana? Boleh tak ni? Ni adik-beradik main beli RM1 dah lah. Yang ni regular customer RM1.5. Tulis RM2.5. Selalu main kedai RM1.5. Yang ni orang tak biasa main kedai, berapa tu? RM2.5. Maksudnya apa? Ikut harga RM2.5. Berapa ni? RM2.5. Bukan RM1.5 ke? RM2.5. Kat tadi orang tu, itu regular customer, awak tak biasa mari. RM2.5. Boleh? 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 Apa masalah? Main Yahudi main beli. Berapa ni? RM2.500. Ni mak harga Yahudi pun. Boleh jual RM2.500 kat dia. Tak nak beli sudah. Aku tak jual yang kau. Tapi kau nak beli RM2.500. Wah, cekik darah. Cekik darah je dah. Aku nak jual kau RM2.500. Boleh? Boleh? Kita nak jual. Cash ni saya beli ni. Cash ke hutang ke? RM2.500. Boleh? Harus muamalah. Itu kata tak zalim ke yang ni bagi harga murah yang ni? Ikut harta kita. Itu yang harus muamalah untuk kita nak buat harga mahal ke, harga murah ke, untung 100% ke, 200% ke, untuk kita. Yang ni kita, yang ni cuba bagi free lah. Ni berapa abang hutang ni? Pasal panggil abang tu free. Pasal panggil abang tu, pasal muda. Abang tak apa free. Tak apa ambil stay ke, apa free. Seronok begini pasal orang panggil abang. Lama tak ada orang panggil abang ni. Miang tu tapi harus bagi free tu. Saja buat melawak tu menyambil je kan. Tapi nak kata boleh ke jual dengan harga beza-beza itu? Harus. Memang ramai orang buat kerja itu pun. Orang ni harga lain, beri banyak harga lain, bagi sikit harga lain, boleh? Boleh? Tak ada masalah langsung. Kenapa pula beli banyak murah, beli sikit? Memang itu muamalah macam itu. Macam itu pun. Ataupun terbalik, beli banyak lagi mahal, beli sikit-sikit murah pula. Kalau itu beli sikit lah satu, esok beli satu, esok beli satu. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi boleh beli satu je lah satu hari. Contoh kan, sebut kata kepelbagian harga tu macam tu. Boleh? Boleh? Jadi yang riba ni yang mana? Beli dengan satu harga, tapi dengan sebab bertangguh tu minta lebih. Dan berlaku pada akad. Saya jual dengan harga 150. Kalau bayar hari ni 150. Kalau lebih, setiap hari tambah RM1. Tu riba. Pada akad dah sebut gitu dah. Walaupun dia tak muamalah tu haram, berdosa besar. Siapa? Muamalah di atas kaedah riba. Yang ada pada akad nak bayar lebih kalau bertangguh. Walaupun dia tak sampai esok untuk bayar RM1 lebih sekalipun. Muamalah tu riba, berdosa besar. Cerita kad kredit semalam tu lah. Apa nak sebut? Berlainan dengan dia kata, tunai RM100, hutang RM200. Nak mana? Saya nak beli hutang lah. Duit tak ada ni. Saya jual ke awak dengan harga RM200 hutang.
Harus muamalah tu. Harus muamalah. Okey, lain. Ustaz, macam lebih tadi pasal dia setuju dua pihak. Ya, kalau tak setuju dua pihak pun, yang ni terpaksa ikut. Terpaksa akur pasal dia perlu. Awak hutang, saya nak hutang 10,000 nak pakai duit ni. 10,000 bayar 15 lah ya. Terpaksa riba. Tetap riba. Tetap riba. Walaupun kawan tu yang bubuh kan, kita terpaksa ikut. Macam mana? Riba. Riba. Saya buat soalan. Ya. Lagi. Kalau dia tanah, kata orang jual tanah 100,000. Kita bermekap 120. Mula itu. Jual apa? Orang jual tanah kata 100,000. Tak kira tanah apa. Kita mekap 50,000. 120. Kita tu kita tu broker lah. Oh. Broker ni dia di atas kaedahnya ni. Yang tu cerita lain. Itu bab lain. Kalau tuan tanah tak ada masalah. Broker ni pasal bukan milik dia. Kalau broker ni, dia broker ada yang sampai tahap jadi celaka. Pasal apa? Broker ni dia kena tengok atas izin siapa pemilik tanah, pemilik barang. Pemilik barang dia memang boleh naik turunkan harga. Kalau dia bagi izin besar kat kita, contoh dia ada terpilih tanah, ada broker ni kata tanah ni nak jual, memang saya nak jual. Berapa awak nak harga tanah ni? Saya kalau boleh nak 100,000 tanah ni. Kalau tanya pejabat tanah satu hal lah, dia ada kaedah dia punya harga kan. Saya nak 100,000. Kalau saya jual lebih boleh tak? Terpulang kat kau lah. Kalau kau boleh jual, kau boleh cari buyer, ada orang nak beli. Aku nak 100,000 je, yang lebih hak kau. Pasal kuasa dah diberi. Orang tu dipanggil wakil penjual. Yang tu broker tu wakil penjual. Pasal kuasa dah diberi. Jangan jadi broker yang celaka. Broker celaka macam mana? Siapa nak jual tanah, bagi nama saya boleh cari buyer. Kalau dia cerita lah, sebenarnya harga pasaran tanah ni macam ni 100,000 misalnya. Harga pasaran 100,000. Tu pun daripada 100,000, pasal dia broker, saya nak upah lah 10%. Contoh lah kan, saya bagi contoh yang ni. 10,000 dia macam kedarah situ dah. Dia jual kat buyer tu bukan 100,000. Dia jual 200,000. Yang tu broker celaka. Pasal dia wakil untuk jual. Tapi dia buat macam tanah bapa dia. Tu bahasa saya senang tu, senang faham kot kan. Pasal apa dia buat macam tanah bapa dia? Dia jual dengan harga dia. Sepatutnya bila dijual 200,000 tu, yang tu adalah pemilik tanah tu punya. Kalau dia ambil 10%, cara kira persen tu pun tak kena. Tapi contoh lah ni semua pakai persen macam tu. 10% di atas 200,000 tu. Yang tu je dia berhak. Bukan 100,000 dia bagi, sebentar kedarah dah 10% situ, 100,000 yang jual 200,000 tu, bulat-bulat kat dia. Yang tu broker celaka. Melainkan yang kurang tanah dah kata macam ni, aku nak 100,000 je, yang lebih tu pandai kau nak jual 1,000,000 pun pandai kau lah. Aku nak 100,000, yang tu halal untuk dimakan. Kalau nak jadi broker yang memang boleh buat macam harta bapa kita, boleh juga macam ni. Pakcik nak jual apa? 100,000. Tak apa, saya transfer, saya nak beli. Dokumentasi tu satu hal, contoh kan. Dokumen lah, pasal bila dokumen ni tukar ni, nak tukar ni syaratnya ni kena denda macam ni pula, tak cukup berapa tahun, dia macam hell lah pejabat tanah tu. Okey, kita belilah 100,000. Okey, tanah ni tanah saya lah, tapi nama tak tukar lagi, contoh kan. Nama tak tukar lagi. Pasal nak bagi duit bukan syarat pergi jumpa pejabat tanah, kita tunjuk duit itu, pejabat tanah kata ni diperakukan telah bayar. Pejabat tanah tak ambil kira itu, dia hanya perharga ikut semasa. Berapa kita setuju, berapa tertera tu, pejabat tanahnya tu dah. Ni itu dokumentasi. Bayar tu atas kita lah. Apa saya nak sebut ialah tu
Dia nak jual, dia kata dia, aku nak 100 ribu. Macam ni lah pakcik. Saya transfer 100 ribu kat pakcik. Apa atas 100 ribu, ambil bagi, bawa jenis bond nyembek tu 100 ribu nah. Buka. Kira. Contohlah kan. Okey. Dah jadi jual beli tu, milik dia. Bila milik dia, dia cari buyer. Jadi dia bukan broker lah masa tu. Nampak macam broker lah. Nampak kerja dia broker pun. Tapi dia nak cari penjual tu, tanah tu dah milik dia mutlak lah. Itu dia bayar duit. Macam ni lah pakcik. Tanah pakcik tu saya beli dengan harga 100 ribu. Tapi hutang lah ya. Tak apalah kalau itu aku jual ke mikir lah. Saya beli duit tanah tu dengan 100 ribu. Hutang lah. Tanah ni saya punya lah ya. Cuma saya sebut ni tak ada dokumentasi lah. Tapi jual beli tu dah berlaku dah. Keedah kita yang jadi tu bukan dokumen tu. Itu dokumentasi je. Yang jadi tu mana? Diri akad tu. Jadi tu. Pakcik jual tanah ni 100 ribu kat saya lah. Tapi saya hutang, saya tak masuk duit apa lagi. Saya tak ada duit lagi pun. Tak apa, saya jual kat awak dengan harga 100 ribu hutang. Jadi tanah ni saya jual kat awak lah. Bila dia jual kat kita tu tanah kita, walaupun sekupang pun kita belum bayar. Semalam saya ada sebut kaedah tu, yang tu pun kaedah syarak kita. Walaupun tak bayar sekupang lagi, boleh tak kita jual pula kat orang? Boleh, harus. Jumpa Cik Dolah nak beli. Nak beli Cik Dolah adalah tanah ni. Saya memang teringin sangat tanah tu. 250 ribu setuju Cik Dolah. Murah lah. Jual 250 dulu. Bagi 250 ribu tu. 100 ribu bagi kat orang jual ni. Ni saya bayar hutang lah 100 ribu. 150 ribu macam ni ya. Nak tunjuk kaki ke orang ajar sangat kan. Goyang kaki. Macam ni. Apa hukum? Apa hukum? Harus, halal. Pasal apa? Dia jual tanah dia. Tak ada masalah. Cuma nama pergi pejabat tanah, kena panggil kawan tu lah. Pasal nama dia. Yang ni. Tapi muamalah tak apa. Kawan tu pun tak sakit hati. Siapa? Dia bayar 100 ribu je. Kata dia, bunyi kata 250 ribu. Ada tak dia nak jaki? Kalau dia tak faham syarat, masalah lah. Dia dah jual kat kita 100 ribu hutang. Kita bayar dah 100 ribu kat dia. Kata kawan tu beli 250 ribu. Dia tak boleh iri hati apa-apa. Siapa? Aku jual kat dia 100 ribu. Dia jual 250 ribu kat Cik Dolah tu. Tak, kalau gitu aku nak lebih ya. Bukan tanah kau dah. Aku yang jual kat Cik Dolah. Bukan kau yang jual kat Cik Dolah. Kau jual kat aku 100 ribu. Yang ni pun masalah juga kan, orang tak reti. Yang tu yang kena ada hitam putih syarak. Jual siapa jual. Kalau tu yang kata, kalau broker tu dibuat macam tu, nama broker tapi dia dah beli, tak ada masalah. Tapi yang ni dia tak beli pun, dia pun bengong. Broker ni broker bengong. Dia jadi broker celaka tu. Apa dia? Dia hanya jadi wakil, bukan wakil pun. Dia tolong cari. Ada bunyi orang nak jual tanah, dia pun tolong cari, pergi jumpa. Kata pakcik nak jual tanah je. Berapa pakcik nak jual? 80 ribu. Tak apa pakcik, saya dah jumpa ada orang nak beli. Jadi saya nak jadi broker boleh? Dia tawar dia jadi broker tu. Boleh, janji tanah saya tu jual lah. Dia bukan beli. Dia pun tak tanya keputusan orang tu nak dapat apa. Kawan tu pun serah kat dia lah jual. Harapan pemilik tanah selalunya macam mana? Selagi tinggi harga boleh bagi, selagi itulah dia nak, betul tak? Jadi disebutlah pakcik tu, pakcik tanah ni 100 ribu, setuju ke? Setuju. Bila hari tukar tanah tu, tukar ni, nak saya bunyi-bunyi kawan tu jual 250 ribu. Bagi saya 100 ribu. Kawan tu kata dia beli 250 ribu. Melampau ni. Salah tak broker tu? Ni dengar saya cerita apa ni, jangan duduk tidur. Salah tak broker ni? Inilah broker celaka. Pasal apa? Kau jadi wakil dia jual, broker untuk marketkan dia punya tanah, ada orang bayar beli, semua harga 250 ribu tu dia punya. Kau tolong jual je. Kalau kata ada upah, dia janji nak bagi upah apa, katalah ada persen-persen tu, engkau hanya ambil persen daripada situ. Engkau tak boleh ambil lebih daripada 100 ribu tu. Yang tu kau punya, yang 100 ribu tu bagi kan?
Apa beza? Yang tadi dia dah beli, yang ni kau wakil jual. Bila wakil jual, engkau bukan harta bapa kau. Tu bahasa mudah, senang. Bukan harta bapa kau boleh jual ikut harta kau, ikut suka hati kau. Pasal ini harta orang, kau tolong jual, tolong cari ya. Macam mana pun tetap makan atas angin juga kan. Tapi makan atas angin tadi kena. Pasal dia dah beli. Yang ni tak beli. Wakil, atas nama wakil buat kerja wakil. Wakil tidak ada apa-apa hak untuk dia ambil apa manfaat atas semata-mata tanah tu, pasal bukan harta bapa dia. Bahasa bapa tu aku senang faham. Baik. Okey, tu. Cuma bab jual beli tu sikitlah. Menyambil je. Pasal tanya bab broker-broker tu. Macam dropship tu. Dropship tu pasal memang pemilik barang tu sendiri dia minta market kan. Dia akan bagi siapa yang ni sebagai dropship dia. Siapa yang boleh tolong penjual, dia akan bagi dengan harga macam ni. Orang yang milik tu dia yang post kat ni kan, orang ni tolong cari. Dia pun kata kau nak jual berapa, katalah itu. Kalau kau jual harga murah untung nipis, kau jual harga mahal untung tebal, tapi harga kat engkau aku bagi macam ni. Tu dropship kan? Dropship kan? Harus dropship. Kalau nak bagi pun macam ni lah, harga ni RM45, saya dapat RM30, memang saya bagi RM30 je. Boleh? 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 Walaupun orang mulai harga pergi RM40, contoh misalnya. Boleh antara muamalah lah ni atas nama dropship tu lah. Dropship ni dia macam broker tu lah, cari buyer. Jadi dia dropship, orang tu yang hantar daripada sini ke sana, dia makan tangin aja. Boleh? Boleh. Orang ni beli saja 10 botol, satu botol RM30. Dia bagi kat kita, kita kena bayar dia RM300. Tapi orang buyer tu kena bayar satu botol RM45. Tu kena bayar RM450. Kawan tu bayar RM450 kat kawan ni, RM450. Lepas tu dia akan bagi kat kita RM150. Pasal apa? Pasal kita yang tolong marketkan barang dia tu. Pasal kita dropship dia. Kawan tu masuk RM450 pasal beli 10 botol, pasal satu RM45. Dekat kita dia tolak satu RM30. Dengan sebab kita cari orang beli, orang tu bayar RM150, kita dapat RM150. Yang tu tak ada masalah. Tolong jual. Keluar barang, okey lah. Aku tolong jual barang. Tapi aku makan apa? Mesti aku rezeki. Itu bahasa lama lah, ni bahasa dia dropship lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.